Today we from group 25 want to present about the drunkenness and alcoholism. Okay, this is our teammate. My name is Nurul Balkis binti Abdullah and my partner is Leni Fatini binti Muhammad Alwi. Okay, this is our contents about drunkenness and alcoholism, starting with physiological and behavioral aspects of alcohol and closing with the summary. Okay, introduction, drunkenness and alcoholism. Excessive use of alcohol can produce physical and psychological harm for the drinker, but it also impacts others. Overview of problem drinking and alcoholism as a form of deviance. Introduction ni memberi maksud bahawa penggunaan alkohol yang berlebihan boleh menyebabkan kemudaratan fizikal dan psikologi kepada peminum, tetapi ia juga memberi kesan kepada orang lain dan orang sekeliling mereka. Keseluruhan pandangan menunjukkan masalah minum dan alkohol ini adalah sebagai satu bentuk daripada penyelewengan. Physiological and behavioral aspects of alcohol. Aspek fisiologi dan tingkah laku alkohol. First, heavy drinking bars well documented relationship to a number of problems including physical and psychological dependency. Various illness impair social relationship and poor work performance. Alcohol does not lead to a psychological habit, however, in the way that certain other drugs do. Second, alcohol is a chemical substance created through processes of fermentation or distillation. After drinking an alcoholic beverage, the drinker's small intestine absorbs a certain amount of alcohol. The bloodstream carries this substance to the liver and then disseminates it in dilute form to every part of the body. Although the blood can never hold more than 1% alcohol of its volume, some evidence suggests that even relatively small amounts can affect the brain, as shown by X-ray computerized axial tomography scans and other medical research tools. In fact, the range and complexity of alcohol's effect directly or indirectly influence virtually every organ system in the body. Okay. Konteks ini menyatakan bahawa alkohol sangat berkait dengan beberapa masalah termasuk pergantungan fizikal dan psikologi, pelbagai penyakit, hubungan sosial terjejas dan prestasi kerja yang lemah. Penggunaan alkohol ini juga tidak tergolong dengan fisiologi seperti ubat-ubatan yang digunakan oleh hospital. Walau bagaimanapun, alkohol adalah bahan kimia yang dicipta melalui proses penapaian ataupun penyulingan. Selepas peminum alkohol ni mendapatkan alkohol, aliran darah mereka membawa bahan ini ke hati dan tersebar dalam bentuk cecair dengan menunjukkan jumlah yang agak kecil, boleh menjejaskan otak yang terbukti pada hasil X-ray yang telah dilakukan. Penggunaan alkohol terbukti mempengaruhi setiap organ di dalam badan. Ini adalah aspek daripada physiological and behavioral aspect of alcohol. Yang pertama, physiological dimension. Yang kedua, other health related effects. Yang ketiga, psychological effects. Dan yang terakhir sekali, prevalence of drinking in the United States. Okay, the first one is physiological dimension. The immediate effects of alcohol depend on the rate of its absorption into the body and the physical characteristic of the individual drinker. The rate of absorption in turn depends on the kind of beverage consumed, the proportion of alcohol it contains, how quickly one drinks it, and the amount and type of food in the stomach at the time. In addition, certain individual psychological differences such as body weight and fat absorption over long period times, consumption of quantities of alcohol may have a number of health-related consequences. Research has identified alcohol consumption as a contributor to numerous health hazards such as accidents and traffic fatalities. Studies have also linked chronic consumption of alcoholic beverage to various gastrointestinal disorder, pancreatitis, liver disease, nutritional deficiencies, impairments of central
nervous system function, disorder of the endocrine system, cardiovascular defects, myopathy, certain birth defects, and several types of cancer. Dimensi fisiologi ni adalah memberi maksud bahawa kesan alkohol ni bergantung kepada penyerapan dalam badan seorang individu tersebut. Ia juga bergantung pada jenis minuman, berapa banyak kandungan alkohol yang berada dalam minuman tersebut, seberapa cepat individu itu minum dan menghabiskan minuman tersebut, dan jumlah makanan yang ada dalam perut individu tersebut. Seterusnya, penggunaan alkohol ini mendatangkan bahaya kepada masyarakat seperti kemalangan dan kematian lalu lintas. Di samping itu, pengambilan alkohol secara kronik dapat meningkatkan pelbagai gangguan kesihatan seperti gastrus, pankreatis, penyakit hati, kekurangan nutrisi, gangguan fungsi sistem saraf pusat, gangguan sistem endokrin, kecacatan kardiovaskular, myopati, kecacatan kelahiran tertentu, dan beberapa jenis kanser. Seterusnya, other health related effects. Kesan berkaitan kesihatan yang lain. According to one estimate, alcohol contribute to nearly half of all automobile fatalities in the early 1980s, but the proportion of fatal crashes involving either a drunk driver or an occupant has dropped to about 30%. Alcohol consumption shows a significant association with overall emergency room cases in both the United States and other countries. A study of emergency room causalities in the United States and Mexico reported a high rate of cases resulting from heavy drinking, drunkenness, and alcohol-related problems. A distinct cluster of defect in newborn infants seem connected with drinking by the mother during pregnancy. Kesan berkaitan kesihatan lain ni, dia memberi anggaran bahawa alkohol ini menyumbang separuh daripada kes kematian jalan raya yang melibatkan pemandu mabuk akibat daripada pengambilan alkohol yang berlebihan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, kecacatan yang berbeza yang boleh dilihat pada sekumpulan bayi yang baru lahir apabila seorang ibu tu mengambil alkohol semasa mengandung. Seterusnya, psychological effects, kesan psikologi. In moderate quantities, alcohol can relax tension and worries, and it may ease the fatigue associated with anxiety. The effects of alcohol may mimic those of stimulants. In fact, this depression reduce or alter cortical control over action, freeing behavior from some restraint. Second, in many societies, people regularly consume alcohol in very large quantities without producing applicable change in behavior except for progressive impairment in their sensorimotor capabilities such as coordination. For example, the culture of the Onitsha of Nigeria respects the ability to appear sober in spite of heavy drinking, while drunken behavior brings shame. And third, research identifies no universal behavior consequence of drinking alcoholics beverage, drunken action, and largely learned behavior sensitive to culture and social context. Ia mengatakan, ia memberi penerangan tentang pengambilan alkohol dalam kuantiti yang sederhana. Ia boleh meredakan ketegangan dan kebimbangan seseorang, dan boleh meredakan keletihan yang berkaitan dengan kebimbangan. Perubahan yang teruk akan berlaku apabila mereka mengambil dalam kuantiti yang besar. Prevalence of drinking in the United States. Maksudnya kelaziman minum arak ni, minum alkohol di Amerika Syarikat. In the United States, alcohol drinkers favor beer, followed by wine, and then distilled spirits ranked in order by amount consumed and total cost. Kelaziman minum alkohol ni di Amerika Syarikat, dia mempunyai macam susunan ataupun ranking alkohol dia lah. Maksudnya dia ada ranking-ranking yang alkohol yang terkenal, bermula dengan beer, wine, and alkohol suling. National surveys of drinking practice report
that approximately one-third of the US population aged 18 and over identify themselves as abstainers, one-third as light drinker, and one-third as moderated to heavy drinkers. Tinjauan nasional mencatatkan bahawa individu 18 tahun ke atas ni sebahagiannya adalah peminum ringan dan sebahagiannya lagi adalah peminum berat. Types of drinkers, ada 4 types of drinkers. Yang pertama adalah social drinking. Most people drink for social reasons or to double their funds. Across cultures and countries, social motives have been the most common reason for drinking. For such people, drinking is a social pastime. People mainly drink to chill with their friends and families and have fun with their loved ones. Social drinking ni adalah apabila seorang itu minum untuk aktiviti sosial, terlibat dengan aktiviti sosial seperti macam perayaan, sambutan kemenangan ataupun kejayaan, ataupun keseronokan bersama rakan dan keluarga. Yang kedua ialah drinking to conform. For some people, drinking is not a choice they prefer to make, but they do so on social occasion just to fit in. They usually drink less than people who drink for other reasons. Most people will hold a glass of wine to avoid feeling different, whereas some may sip a glass of champagne. Drinking to conform tu maksudnya minum untuk menyesuaikan diri. Seorang itu mungkin dia tidak mengambil alkohol ataupun jarang mengambil alkohol, tetapi dia ni terlibat dalam aktiviti sosial seperti perayaan ataupun sambutan kemenangan. Mungkin syarikat dia ada buat kejayaan ke ataupun award, so dia akan terlibat dengan aktiviti sosial dengan minum arak. Mungkin dia akan mengambil sedikit alkohol tersebut ataupun dia akan buat pegang gelas dia macam tu. Okay, seterusnya drinking for enhancement. Some people drink for excitement, adventure and thrill beyond social motives. These people are aggressive, extrovert and impulsive. Mostly adolescents and young adults engage in this type of drinking to seek a thrill. They may further engage in risky behaviors such as speed driving and law breaking. Maksudnya jenis ini adalah jenis orang yang minum untuk merasakan diri dia lebih baik, untuk menjadikan diri dia lebih baik. Seperti macam seorang ni cenderung sukakan mabuk atau melakukan perkara yang berisiko dan membuat diri menjadi lebih agresif ataupun extrovert lah. Kiranya dia macam suka mabuk sesaja. Seterusnya drinking to cope. Drinking to cope ni adalah untuk some people drink to overcome their negative emotions such as anxiety, depression or shortcoming. Generally, these people have a low self-image or negative view of themselves. They may resort to alcohol to combat their anxiety, depression or other problems in their life. Okay, yang ni adalah drinking to cope ni adalah untuk dia untuk menghilangkan kebimbangan. Contohnya untuk mengurangkan tekanan dan untuk mengurangkan stres. Dan jenis ini adalah cenderung kepada wanita. Drinking as a social and group activity. Minum alkohol sebagai aktiviti sosial dan berkumpulan. Variations in drinking behavior. First one is age. Consumption of alcoholic beverage tends to decline with increasing age, but it may begin early in life. Also, some reports from the United States cite consumption among children of elementary school age. Most drinkers report their first consumption experiences in adolescence. Maksudnya yang pertamanya adalah sosial berkumpulan daripada segi umur. Peningkatan umur membawa kepada penurunan pengambilan alkohol. Maksudnya bila kita dah start minum alkohol dan kita semakin berusia, dia akan
dia akan menurun sendiri untuk dia akan berkurang lah untuk minum alkohol tu. Dan di US, masyarakat mereka pula mula mengambil alkohol ni pada usia awal remaja. Seterusnya, gender. National surveys indicates different drinking pattern for males and females. Men drink more frequently and larger amounts than women do. Jantina ni menunjukkan lelaki lebih banyak mengambil alkohol berbanding wanita. Yang ketiga, social background. Drinking also varies with level of education and income and between religions and regions of the country. Generally, adults with more formal education also drink more than less educated adults. Drinking also increase directly with rising income. Social background ni adalah latar belakang sosial. Tidak semestinya orang yang berpendidikan dan kaya tidak terlibat dalam kegiatan mengambil alkohol ni. Biasanya kalau kita tengok dia mungkin mabuk-mabuk, mungkin kita anggap dia tidak berpendidikan ataupun kurang berpendidikan. Tapi untuk masa sekarang, orang yang berpendidikan dan lebih kaya adalah lebih ramai yang mengambil alkohol. Yang terakhir sekali, regional difference. Regional difference in drinking reflect interesting pattern. Reports have described low alcohol consumption in the south compared with the regions of the country and high consumption in the west. Yang keempat ni adalah perbezaan serantau. Penggunaan alkohol di serantau barat lebih tinggi daripada serantau selatan. Public drinking house. People do much of their drinking in groups together in public drinking houses such as bars and taverns, which serve thirsty patrons throughout most of the world. Public drinking house ni dia menunjukkan ramai orang yang pergi minum, mencari alkohol ni di tempat-tempat tertentu seperti bar, club dan sebagainya dah. Seterusnya, ethnic difference in excessive drinking. Ini menunjukkan bahawa pelbagai perbezaan etnik dengan cara minum alkoholnya, seperti ada ethnic Irish, Italians, French, Asian Americans, Native Americans, Hispanic Americans and African Americans. Alcoholism and problem drinking. Alkohol dan masalah-masalah peminum ni lah. The first one, the extent of alcoholism and problem drinking. The second one, the cause of alcoholism. Third one, alcoholism related crime. And the last, drunk driving. Group and subcultural influence on excessive drinking. The first one, gender difference in excessive drinking. More men than women drink alcohol and male alcoholics outnumber female alcoholics. Dia mengatakan bahawa perbezaan jantina dalam minum yang berlebihan. Lelaki lebih banyak mengambil alkohol berbanding wanita. Yang kedua, companions and excessive drinking. Drinking generally takes place in small groups, so this group provide in the environment in which drinking norms develops. In fact, a person risks being identified as a deviant drinker if he or she drinks alone, not interacting with other presents, even if they drinking themselves. Di sini maksudnya sahabat dan minum rakan-rakan dan minuman berlebihan. Ia membawa maksud pada kumpulan peminum. Jika seorang tu nak minum tu, dia mesti akan mencari kumpulan-kumpulan mereka ataupun rakan-rakan mereka untuk minum sekali lah. Jika individu tersebut minum seorang diri, ia akan boleh mengundang atau menyimpang untuk menjadi lebih teruk. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya pas kepada partner saya. Saya sambung poin Balkis tu. Ada lagi 3 poin untuk group and subcultural influence on excessive drinking. So the first one, drinking
the third one, drinking among the homeless and on Skid Row, iaitu minum dalam kalangan gelandangan dan Skid Row. Penduduk gelandangan AS dianggarkan antara 250,000 dan 350,000 individu dengan penyalahgunaan alkohol menjadi penyumbang utama. So, diorang ni ada geng botol, dia suka minum beramai-ramai sebagai simbol perpaduan sosial dan persahabatan. Lepas tu, occupation and excessive drinking ni ialah pekerjaan dan minum berlebihan. So, minum alkohol bagi kalangan pekerja, peratus peminum dalam kumpulan meningkat dengan peningkatan status pekerjaan, tetapi masalah minum ni tidak mencorak yang sama. Pekerjaan yang berstatus tinggi macam peguam dan doktor. So, macam peguam dan doktor ni pekerja yang kaya-kaya lagi banyak minum berbanding pekerja yang biasa-biasa. Lepas tu, religious difference in excessive drinking, iaitu perbezaan agama dalam minum berlebihan. Kepercayaan agama secara signifikan mempengaruhi corak minum, dengan mereka yang mempunyai pegangan agama yang kuat umumnya tidak minum. So, macam kalau dia tu buat agama, dia tak minum lah. Macam kita kan, kita tak boleh nak minum arak kan. Lepas tu, demonisasi Protestan fundamentalist mempunyai kadar berpantang yang tinggi, manakala Katolik, Protestan liberal dan Yahudi berpantang. Orang Yahudi ortodoks menggunakan alkohol secara sederhana bermula pada zaman kanak-kanak, dan agama mereka tidak menggalakkan mabuk melalui ketenangan sebagai kebajikan Yahudi. Next ialah society's response to alcohol use and alcoholism. Maksudnya respon masyarakat terhadap penggunaan alkohol dan alkohol. Alkoholisme dan masalah minum melanggar norma sosial membawa kepada usaha kawalan sosial. Masyarakat menggunakan kaedah yang berpecah belah, tidak sistematik, termasuk larangan, peraturan undang-undang, pendidikan, pengganti dan program pencegahan untuk mengawal penggunaan alkohol. So, dalam strategis ni ada 5 strategies of social control, iaitu provision, legal regulation, education, substitutes and prevention and rehabilitation program. So, first kali, provision ialah larangan. Larangan diamalkan syarikat yang diperkenalkan pada tahun 1920 telah menjadi sistem undang-undang dan langkah paksaan untuk mengawal penggunaan alkohol. Walaupun berlaku perbicaraan haram, ia nampaknya telah mengurangkan penggunaan. Next, legal regulation, iaitu peraturan undang-undang. So, dia guna undang-undang. Ni antara strategi kawalan sosial di AS juga, yang mengawal penggunaan, pengedaran dan ketersediaan alkohol, mengenakan undang-undang dan sekatan untuk menghadkan penggunaan, menguatkuasakan piawaian dan tidak menggalakkan penggunaan yang berlebihan. Yang ketiga ialah education, iaitu pendidikan. So, pendidikan ni diberikan bertujuan untuk menggalakkan minuman sederhana ataupun pantang, tetapi kejayaan bergantung kepada persembahan yang berkesan. Maksudnya macam tengoklah atas pendidikan tu berjaya ke tak untuk membuat orang minum alkohol ni berkurang. Yang keempat ialah substitutes, iaitu pengganti. Maknanya dia menggantikan alkohol ni dengan benda yang bukan alkohol, minuman ringan ataupun ganja. Tetapi rintangan dan bahan kimia yang berpotensi ni menyebabkan kanser dalam minuman ringan. So, dia macam kurang daya tarikan lah untuk orang tukar alkohol ni kepada minuman ringan tu. Yang kelima, prevention and rehabilitation program, iaitu program pencegahan dan pemulihan. Strategi kawalan sosial untuk mencegah penyalahgunaan alkohol melibatkan perubahan sikap terhadap alkohol dan minuman. Program memberi tumpuan kepada maklumat awam tentang akibat, konteks yang sesuai dan gejala. Model kesihatan awam telah digunakan untuk menangani masalah alkohol, tetapi kaitannya dengan alkoholisme telah menjadi kontroversi. So, next adalah modus of alcoholism. Modus of alcoholism ini ialah teori menerangkan masalah minum dan alkoholisme, memberi tumpuan kepada faktor psikologi atau biologi individu atau pengaruh sosiologi. So, penyelidikan terkini telah mengalihkan tumpuan kepada 6 model ni, iaitu psychoanalytic model, family interaction model, behavioral model, biological model, medical model dan combined perspective. So, first kali psychoanalytic models ni ialah model psychoanalysis, di mana rangka kerja psychoanalysis mengenai pasti alkoholisme sebagai gangguan personality berakar umbi dalam pengalaman awal kanak-kanak. Menyelesaikan konflik mental dan mendapatkan psikoterapi yang mendalam adalah penting untuk rawatan. Family interaction model pula ialah model interaksi keluarga. So, ni bila macam kita ada masalah keluarga ataupun fokus kepada hubungan dengan keluarga ni kan, kadang-kadang ada keluarga macam ada banyak masalah, so dia stres, so dia minumlah arak. And then
behavioral model ialah model tingkah laku. Model tingkah laku yang dibangunkan oleh ahli psikologi behaviorist memandang alkohol sebagai tingkah laku yang dipelajari, didorong oleh peneguhan seperti persetujuan rakan sebaya dan sensasi euforia. So dia macam pengaruh rakan sebaya lah. Lepas tu biological model iaitu model biologi. Penyelidikan tentang alkoholism tertumpu pada antecedent biologi dengan variasi genetik dalam enzim metabolisme. Alkohol menunjukkan kemungkinan kecenderungan biologi. So ada dua jenis kerentanan yang wujud, iaitu kerentanan terhad kepada lelaki dan kerentanan terhad kepada lingkungan. Walaupun model perubatan menganggap alkoholisme sebagai penyakit, tiada petunjuk konklusif telah ditemui untuk menjelaskan kebolehubaan dalam kadar alkoholisme di kalangan kumpulan yang berbeza. Next, medical model iaitu model perubatan. Profesion perubatan telah menerima model alkoholisme, membandingkannya dengan penyakit lain dan menyokong rawatan melalui langkah perubatan. Model ini telah popular sejak abad ke-19 tetapi masih menimbulkan kontroversi. Sesetengah kerja telah menggabungkan campur tangan ubat dan tingkah laku. Tetapi kecukupan bergantung pada masuk penyakit dan sama ada ketagihan alkohol adalah simptom atau penyakit itu sendiri. Sesetengah orang berasa ambivalent tentang model perubatan, mempercayai peminum alkohol kerana mereka mahu. Next, combined perspectives iaitu perspektif gabungan. Minuman berat yang berterusan memerlukan perspektif yang lebih luas dengan mengambil kira risiko biologi, psikologi, keluarga, kelas sosial dan sosio budaya. Lepas tu public policy and public drunkenness and alcoholism iaitu dasar awam dan mabuk awam dan alkoholisme. So, masyarakat menangani kemabukan individu dan ketagihan alkohol melalui program rawatan berasaskan komuniti dan Alcoholics Anonymous iaitu AA dengan bukti menunjukkan sesetengah peminum alkohol mungkin berjaya kembali kepada minuman sederhana. So, macam yang jenis nak minum seumur tu dia boleh dia boleh kurangkan minum alkohol tu. So, public policy and public drunkenness and alcoholism ni ada dua community based treatment program dengan Alcoholics Anonymous. Community based treatment program ni ialah program rawatan berasaskan komuniti. Pada tahun 1971, Institut Penyalahgunaan Alkohol dan Dadah Kebangsaan telah diwujudkan untuk menangani masalah minum. Ini membawa kepada pembangunan program rawatan alkohol dalam komuniti tempatan dengan bilangan perkhidmatan meningkat. Pusat rujukan dan rawatan berasaskan komuniti telah dibangunkan, menyediakan perkhidmatan kaunseling dan kemasukan ke hospital. Walau bagaimanapun, program ini hanya menjangkau sebahagian kecil penduduk dengan pelanggan terutamanya datang dari kelas bawahan. So macam yang orang-orang kaya ni tak pergi pun. Akta Rawatan Alkoholisme dan Kemabukan Seragam 1971 membawa kepada penubuhan pusat detoksifikasi awam walaupun terdapat stigma yang melekat pada alkoholisme. Untuk Alcoholics Anonymous iaitu alkoholik tanpa nama ialah AA tadi tu, kaedah rawatan yang terkenal dan berjaya untuk masalah minum. Dia ditubuhkan pada tahun 1935. AA ini telah melaksanakan falsafah 12 langkah dan percaya ketagihan alkohol adalah penyakit dengan gejala yang hanya boleh dielakkan dengan tidak pernah minum. Organisasi ini tidak mempunyai organisasi formal tetapi bahagian tempatan mengendalikan mesyuarat dan menyokong pejabat pusat. AA berusaha untuk menyatakan peminum alkohol dan memindahkan mereka kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang menyumbang. So, Ali berkongsi kisah hidup dan berinteraksi dengan penaja. Dalam AA ni, orang yang pernah minum juga yang jadi macam penasihat dia lah dalam AA ni. Next, the continuing controversy can recovering alcoholics ever return to drinking. Maksud dia kontroversi berterusan. Dia boleh pulih walaupun pernah kembali minum. Alcoholics Anonymous iaitu AA tadi tu ialah program rawatan dadah dan alkohol terpencah yang diasaskan pada tahun 1935 oleh dua penagih alkohol yang pulih. So macam diorang adalah bekas penagih. Dengan 63,000 pub beroperasi di lebih 1 juta bandar AS dan 112 negara lain. AA mempromosikan autonomi dan kerahsiaan tempatan, membenarkan ahli berkongsi hanya nama pertama dalam mesyuarat. Struktur terdesentralisasi kumpulan dan fokus pada kerahsiaan merumitkan generalisasi
informasi tentang keberkesanannya. Mesyuarat AA diadakan pada berbagai masa dan tempat, memupuk perkongsian peribadi dan ikatan peribadi. Walaupun kebijaksanaan konvensyen, AA mendakwa bahawa seorang peminum alkohol mungkin tidak akan kembali minum tanpa menjadi peminum bermasalah. So, summary dia, alkohol ialah ubat pengubah mood yang paling biasa di AS dengan norma sosial menentukan penggunaannya. Peminum alkohol adalah peminum berat, manakala peminum yang bermasalah mengalami kesukaran kerana mereka minum. Pengaruh sub budaya dan kumpulan mempengaruhi minum berlebihan. Dengan ahli keluarga pun memainkan peranan penting. Ambivalensi orang ramai tentang pengambilan alkohol telah membawa kepada model penyakit alkoholisme. Dengan rawatan dilihat lebih sesuai daripada hukuman. So, diorang lebih melebihkan rawatan berbanding hukuman. Jadi, bila melebihkan rawatan ni, orang macam tak ambil iktibar lah macam tu. So, itu saja daripada kumpulan kami. Okey, kami teruskan dengan soalan yang akan kami bagi. Soalan yang pertama. Berikan 3 types of drinking. Anyone? Ada lumayan ya. Apa? 3 types of drinking. Ya, 3 types of drinking. Apa dia? Soalannya, berikan 3 types of drinking. 3 types of drinking. Cepat-cepat kejap ya. Let me check the answer first. Saya jawab. Social drinking, drinking to cope dengan drinking to confirm. Okey, betul. Siapa nama? Akila. Okey. So next soalan. Tadi kan saya sebut 6 models of alcoholism. Saya nak 3. Biological model, medical model, behavior model. Okey, betul. Siapa? Nur Anis kan? Ya. Okey. Okey, itu saja daripada pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih.